Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Okay, alhamdulillah. Sama-sama kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Okey, sebelum Muallim meneruskan perbincangan ataupun pengajian kita pada pagi ini, marilah sebelum tu Muallim bagi tahu halaman 114. Halaman 114 bidang sirah, unit 3, unit terakhir dalam bidang sirah, bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Okey. Muallim harap semua dah bersedia dengan halaman 114. Okey, jom kita terus ke tajuk kita pada pagi ini. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Perhati dan teliti. Okey, ini adalah berkaitan dengan kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi dan masyarakat Mekah, Okey, kisah masyarakat Arab jahiliyah. Okey, kisah masyarakat Arab jahiliyah. Okey, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Okey. Seterusnya yang kedua, kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Okey. Seterusnya yang ketiga, cara hidup. Macam mana cara hidup mereka? Cara hidup mereka suka minum arak, berjudi, berbohong, menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Ini adalah cara hidup mereka, cara hidup masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam ataupun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya halaman 116. Okey. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Okey, yang pertama, amanah. Amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Okey, yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad, batu aswad ataupun Hajarul Aswad. Dan yang ketiga, tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, mengembala kambing. Ini adalah sifat ketiga ataupun peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah penyantun.
Penyantun. Nabi ini mesra dengan rakyat ataupun mesra dengan penduduk Mekah. Okey, apa isinya? Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Ini adalah kepribadian yang dinyatakan di dalam buku teks ini ada 4. Ada banyak lagi sebenarnya kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita cari, kita nak ambil iktibarnya banyak lagi, tapi untuk buku teks ini dia nyatakan 4. Okey, seterusnya kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Macam mana sikap Nabi bila adanya penentangan daripada masyarakat Mekah semasa menyebarkan dakwah Islam. Okey, yang pertama, sabar dan tabah. Okey. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Nabi tak patah semangat, bahkan terus berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, berpendirian teguh, tetap pendirian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Yang ketiga, bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah. Ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah atau di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Ini adalah 3 sifat Nabi ataupun cara Nabi menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Ada 3. Sabar dan tabah, berpendirian teguh dan bijak merancang. Ini adalah yang ada pada Nabi yang dinyatakan di dalam buku teks ni. Okey. Sabar dan tabah, berpendirian teguh, bijak merancang. Okey. Okey. Ini sahaja untuk pengajian kita pada pagi ini. Untuk seterusnya, kalau ada apa-apa persoalan, boleh macam biasa. Sediakan soalan untuk sesi Google Meet nanti. Okey, dan terakhir, Maklim nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti halaman 100, buku aktiviti halaman 113 sehingga 115. 113 sehingga buku aktiviti 112, 112 sehingga 115. Buku aktiviti 112 sehingga 115. 112 sehingga 115. Okey. Untuk pagi ini, sekadar ini dahulu. Apa-apa persoalan, kalau nak hubungi Muallim dahulu pun boleh ataupun nak tunggu pada sesi Google Meet.
Harap ada manfaat daripada video yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.